Perkahwinan sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat berharga kepada segenap pemuda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ia berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka nikahilah, kerana nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari 5066 dan Muslim 1400. Oleh itu, pemuda-pemuda itu segera menunaikan wasiat Rasulullah, walau apapun keadaan susah yang mereka hadapi. Buku-buku sirah kita menceritakan contoh perkahwinan awal mereka. Kisah perkahwinan Abdullah bin Amru bin Hash sangat terkenal, yakni ketika ayahnya mengahwinkan dirinya dengan seorang perempuan Quraisy, Abu Usaid As-Sadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan atas pernikahannya sebagaimana dijelaskan di atas. Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram, kisahnya amat terkenal. Ia berkata, aku menikah dengan seorang perempuan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Jabir, adakah kamu sudah berkahwin? Saya menjawab, ya. Dia bertanya, dengan anak dara atau dengan janda? Saya menjawab, dengan janda itu. Dia bertanya, mengapa kamu tidak berkahwin dengan seorang perawan, supaya kamu boleh bergurau dengannya? Saya menjawab, wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa saudara perempuan, dan saya takut isteri saya akan menghalang hubungan saya dengan mereka. Dia berkata, memang betul jika demikian. Sesungguhnya seorang wanita dinikahi kerana agamanya, hartanya dan kecantikannya. Hendaklah kamu mengutamakan wanita yang beragama, nescaya kamu tidak akan rugi. Usahamah bin Zaid, sebagaimana tertuang dalam kisah Fatimah binti Qais, dikisahkan bahawa suaminya menalaknya 3 kali, sedangkan Rasulullah tidak menetapkan keberhakannya untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, jika kamu telah halal selesai masa iddah, maka beritahukan kepadaku. Lalu ia memberitahu beliau ketika masa iddahnya telah selesai. Kemudian Muawiyah maju melamarnya, juga Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Muawiyah, ia seorang fakir dan Abu Jahm mudah memukul wanita, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Fatimah berkata dengan tangannya yang bergerak-gerak demikian, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya adalah lebih baik bagimu. Fatimah berkata, maka aku pun menikah dengannya dan aku menjadi gembira. Pemuda yang lain adalah Umar bin Abi Salamah yang lahir 2 tahun sebelum hijrah. Ia menikah selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan ia telah bermimpi basah. Lalu ia bertanya tentang hukum ciuman bagi orang yang sedang berpuasa. Seterusnya Abdullah bin Abi Hadrat, dia memberitahu tentang dirinya secara peribadi bahawa dia berkahwin dengan seorang wanita. Dia datang kepada Rasulullah untuk meminta pertolongan tentang mas kahwin wanita itu. Dia bertanya, berapa banyak yang kamu berikan kepadanya mahar? Beliau menjawab, 200 dirham. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dalam ekspedisi perang dan dia berjaya mendapatkan harta rampasan perang sebanyak mahar yang dikehendakinya.